Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia muka surat 25. Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Situ nah. Tuh. Jadi lapar ini ada faedah dia. Lawan daripada lapar ni kenyang. Maka kenyang ni ada mudarat dia. Nah. Mana kalau lapar pula ada faedah dia, kerana disebut di dalam hadis kata tidak adalah amalan ahabba ilallah paling disukai oleh Allah Ta'ala lebih daripada dahaga dan lapar. Kita sebut dah macam-macam lah kelebihan apabila seorang itu lapar. Katanya Imam Ghazali, apabila di sini kosong, perut ni kosong, maka di sini penuh. Apabila di sini penuh, di sini kosong. Tak percaya, terah kita buat sendiri, kita latih sendiri. Kalau perut kenyang semacam, nak mikir jadi lembab. Bapa jadi lembab? Kerana apabila kita makan banyak, kita sebut dah darah akan turun ke perut. Kerana apa? Kerana nak bantu perut mesing makanan. Otak akan arah ke darah pergi ke perut, nak bantu perut ni mesing makanan. Apabila darah turun perut banyak, maka kurang darah di kepala. Apabila kurang darah, maka kurang oksigen. Kerana yang membekalkan oksigen dalam tubuh kita darah. Apabila darah turun ke perut, maka kurang oksigen dengan kurang darah, maka otak jadi nak slow. Kerana kekurangan oksigen dia jadi nak tidur, nak selok. Jadi selok. Maka mula nak jadi mengantuk. Mula jadi otak jadi tak tajam lah mana. Sekala mikir faham, ni mikir jadi tak faham. Sebab apa? Ni lemah. Enjin molek tapi tak ada minyak, tak ada masalah juga. Ni tak kat start. Marilah Power Ranger mana pun start motor tak ada minyak, tak naik, tak gerak pas sudah. Maka katanya pengarang, lapar ini ada beberapa faedah. Ada berapa manfaat. Setengah daripada beberapa manfaat saat ni, nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadat. Ni manfaat lapar. Hati kita akan jadi lembut, jadi nipis, cepat tersentuh. Kalau orang kenyang, rasa selesa, hidup dalam kemewahan, maka hati dia keras sedikit. Kerana dia tidak merasai kelaparan. Tapi bila orang itu lapar, orang ni susah, ada gapo hati dia cepat tersentuh. Begitu juga lapar dengan kenyang. Perbandingan lapar dengan kenyang, hok mana cepat tersentuh? Hok lapar lebih cepat tersentuh berbanding dengan hok kenyang. Maka apabila hati itu lembut, maka apabila ibadat jadi suka.
Nak mengatik pun rasa suka, nak zikir pun rasa suka, nak semaya pun rasa suka, nak mengaji pun rasa suka, nak baca Quran pun rasa suka. Tapi kalau perut dia kenyang, nak baca kitab pun nak jadi jenera, nak mengatik pun tak ada pegang 2-3 butik perut. Tak tahu pak mana dah. Alai malaku, alai lahu, alai jabaru, alai yahu, alai hubu, majabi. Apa? Tak ada kekuatan kau. Apa kita kata saya perlu ke makan ni. Saya makan baru naik semangat. Bukan. Ibadat bukan menggunakan kekuatan makan ni. Bukan menggunakan kekuatan makan ni. Kerana apa? Kerana ibadat ini bangsa rohani, bangsa ruh. Maka ia memerlukan makanan rohani. Maka rohani ini lapar dan kenyang, rohani lebih kuat ketika lapar berbanding dengan ketika kenyang. Kenyang ini menguatkan jasmani. Jisim kita ni, jisim jasmani kita ni. Ataupun jasadi kita, jasad kita ni, jasmani. Manakala dalam ibadat bukan nak kuatkan jasad, tapi nak kuatkan roh kita, rohani. Maka rohani akan jadi kuat apabila lapar. Kerana roh tidak makan, roh tidak minum, roh tidak tidur. Maka apabila kita tiru cara-cara roh yang ada pada tubuh kita, bukan kita nak jadi malaikat, bukan kita nak jadi manusia. Kerana manusia ni ada dua benda, rohani dengan jasmani. Apabila dia nak jadi rohani, maka kekuatan dia kekuatan roh. Apabila kekuatan roh ni lah, maka kita boleh pergi ke Mekah dalam masa 5 minit, dalam masa 2 saat. Roh ke? Kalau kekuatan jasad tak boleh buat lagu tu. Maka apabila nak buat ibadat, mesti kuat ke rohani. Antaranya adalah lapar. Lapar saja-saja rugi. Maka ulama dulu kata puasa lah. Buat ibadat, puasa. Sebab itulah kekuatan amalan-amalan yang diiringi dengan puasa lebih memberi kesan berbanding dengan amalan yang tidak guna puasa. Yang amalan kalau 40 hari dengan tidak berpuasa, kalau puasa seminggu cukup dah. Tak perlu banyak-banyak. 40 hari boleh dia pendek ke jadi 7 hari saja dengan berpuasa. Kerana apa? Kerana apabila seorang berpuasa, dia menjadi manusia rohani. Maka amalan rohani lebih afdal, lebih kuat dari sudut kekuatan dia, tenaga dia untuk berzikir berbanding dengan menggunakan kekuatan jasmani. Maka apabila hak kita lapar, maka hati kita jadi ringin untuk melakukan ibadat. Ikutlah ibadat kepada dia. Dan setengah daripadanya, apa dia lagi manfaat lapar? Cerdik hati. Hati juga. Saat ni nipis hati. Apa kau panggil cerdik otak? Cerdik hati. Kerana kenyang itu mensebabkan bodoh. Dan menyebabkan jadi bodoh. Bukan jadi bodoh tu apabila orang tu kenyang jadi bodoh. Tak. Tertutup kepandaian dia. Manusia itu cerdik, tetapi apabila kenyang, maka kepandaian dia itu tertutup. Apabila tertutup, mudah nak sebut jadi bodoh. Maka apabila kenyang, otak jadi ligak. Katanya Imam Ghazali lagu tu lah, kosong sini otak. Ulama-ulama dulu kalau masalah dia tak cakap bahas, tak cakap faham, maka pok dia puasa. Apabila puasa lapar, maka Tuhan wi ilham kepada dia untuk menyelesaikan masalah ni, untuk memahami ibarat kita lagu ni. Sangat mujarab. Tu antara amalan hamba sendiri. Kalau ada masalah dalam kitab hamba tak faham, kita puasa. Apabila puasa, baca ketika puasa. Maka ibarat tu jadi mudah sangat. Sangat-sangat mudah. Yang mana ibarat yang sama kita baca ketika kenyang dengan ketika lapar sangat berbeza. Dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Kelebihan lagi. Apabila kita lapar, pecahlah keinginan kita. Hancurlah segala keinginan untuk mengerjakan maksiat. Dan lapar ni enggak. Marilah tino setara mana pun hamba tak ada nak kecek, tak ada nak gapo main dengan lapar tak kedaruh. Dah lapar ni marilah buat gapo dia mai curi lagu mana hamba lapar weh minta maaf ni. Tak boleh nak gerak, tak boleh nak gapo.
Maka keinginan tu untuk melakukan maksiat jadi apa? Sebab apabila lapar manusia duk mikir ya. Bila nak buka puasa? Bila nak makan? Bila nak gapo? Maka hak benda lain tak fikir. Tak tepi yang berlaku. Hak tu dipanggil apabila lapar tak usahlah mikir gapo-gapo duk mikir. Otak mikir kok lapar ya. Mikir kok makan ni. Buatlah kerja gapo pun. Dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Dan apabila lapar mengerasi, yakni menguasai, ghalabah, menguasai atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Apabila nafsu kita ni sangat kuat, antara amalannya Nabi pun pesan, alaikum bisawmi fa innahu lahu wijaun. Nabi kata hendaklah kamu berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah benteng daripada nak melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Masalah pemuda yang nak nikah. Tak ada peluang nak nikah, katanya Nabi, buat lagu mana? Puasa. Kerana puasa tu dapat menghalang kamu daripada semangat, keinginan, nafsu yang membara. Puasa. Maknanya tak makanlah, lapar. Dan setengah daripadanya, daripada manfaat lapar lagi, ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadat. Nak bangun malam pun rasa tenang, rasa ringan. Tapi kalau makan banyak, cutera makan barbecue. Makan lap gapo dia, makan pala gajah, makan pala rimah, cutera tidur. Lagu mana nak bangun? Sopo nak cabut pala-pala suruh. Tapi kalau perut kosong, lapar nak bangun tu mudah. Tu kita boleh rasa sendiri. Pengalaman daripada ulama menyatakan nak suruh ringan tubuh ni, maka tubuh kita kena ringan, jangan ada beban makanan ketika dia tidur. Kerana kalau dia tidur dengan beban makanan, dia nak cara kok makanan lagi. Kita nak kekuatan nak bangun lagi, maka tubuh kita menjadi sangat berat. Kerana beban makanan ni. Kita tidur, barang tak gerak, mesin tak gerak. Senyap lagu tu. Pas lagu kita bangun, nak mesin lagi, nak gerak lagi, nak gapo dia. Jadi kau masalah. Tapi kalau perut kosong tu, tak ada beban gapo dia, kekuatan hanya digunakan untuk kita bangun sahaja. Dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadat. Dan kalau lapar ni, tak tahulah. Popok ni tidur semacam. Tak syarat kenyang, lapar pun tidur. Jadi standard manusianya apabila kenyang mesti jadi mengantuk. Makan banyak sudah. Kelah petang, mengapa mata? Tension, paling tension sekali. Berat pada kena seksa di penjara Abu Ghraib mu lagi. Kalau orang kata kena seksa tu berat, Allah, lepas pada makan nasi suruh mengapa pula? Koholah tekan. Pas mula, bakpo tak ingat. Dah tak kedaruh makan dekat pak jeluk makan. Gajah pun rebuh. Jadi apabila kenyang, jadi mari mengatuk. Betul dah lah. Daruh hakiki ke perut. Dia kita tak boleh salah kat orang. Dah. Lepas tu apabila mengatuk, ibadat tak boleh lah. Kurang lah ibadatnya. Dah orang tidur sebab cerah. Tidur, ular sawa. Ular sawa kalau dia telai kambing duk belakang lagu tu tak bergerak dah dia. Dia sebulan sekali makan. Kambing sebulan. Ayam misalnya seminggu. Duduk senyap lagu tu peracur di tubuh dia. Kita kena nasi pak cetung, pak pinggan gak senyap tak kecep gapo. Besok setara mana mata kelabu dah. Ibarat kita jadi semabur tak tahu balik dia. Jadi lemah. Bijak-bijak pun jadi slow. Dan setengah daripadanya daripada manfaat lapar ini memada dengan sedikit daripada harta dunia. Apabila kita lapar, maka cukup dah kalau kita ada piti sikit, tak apa dah. Piti sikit sebab kita tak makan banyak. Banyak lapar, maka kita beli sikit ya. Maka tak perlu kepada duit yang banyak, harta yang banyak. Tetapi apabila orang ni jenis makan, jenis akulun, jenis minat makan,
Wilah belanja 400 sehari pun habis lagi. Makan kau ni duk berhenti makan. Duk tengah makan tu beli lagi kau baru makan ni. Duk tengah makan mesyuarat lagi nak makan gapo. Tengah makan patut nanti sudah-sudah dulu muka cek. Tengah makan tengah suak kunyah. Dah lagi sebelah ni nak suak pula. Allah Rabbi. Ni yang panggil kereta api mai makan ni. Tak berhenti-berhenti. Maka apabila nak pada makan ni berhajat kepada harta. Kerana nak beli makan ni perlu kepada harta. Maka berhajat kepada harta. Harta lo ni nak cari hak halal payah. Jadi kau jadi rohak lah asal kerana kita nak makan ya sebenarnya. Tetapi apabila kita makan sedikit cukup dengan harta yang sedikit. Adapun kenyek itu maka ada padanya beberapa kebinasaan. Apabila seorang itu kenyek, banyak benda-benda yang membinasakan ke tubuh dia dan akal dia dan ruh dia. Mana bukan mudarat kepada diri dia, jasad dia, mudarat kepada akal dia, mudarat kepada ruh dia. Nabi kata, ni perut ni, Maidah kita ini baitud da. Perut-perut itu adalah rumah segala penyakit. Siapa dia yang jaga makan ni, maka insya-Allah tubuh dia akan sihat. Siapa dia yang tak jaga makan ni, maka payah tubuh nak jadi sihat. Kerana apa? Kerana perut itu adalah rumah penyakit. Masuk sini tak jaga, habis penyakit macam-macam. Nyo mari kecing manis, nyo mari kecing masam, nyo mari macam-macam Mari menyakit gotu, mari menyakit go ni kerana perut. Nabi sebut so ya. Jaga makan ni, jaga benda hok masuk dalam makan ni, dalam perut kita, insya-Allah kita akan sihat. Timbullah istilah berpantai. Kita pantai go ni kerana Nabi kata asalnya daripada perut. Apabila makan ni masuk dalam perut, maka perut tubuh akan cerna, masuk seduk ke tubuh kita, disalurkan ke akal kita, ke darah kita, ke gapo kita. Maka kalau benda hok masuk tu racun, maka dia akan sebar ke seluruh tubuh kita. Makan ajinomoto contohnya, makan sudu sehari, 4 sudu sehari misalnya. Orang buh dalam masakan dia ratah gitu ya. Maka jadi binasalah tubuh dia. Pertama, gapo dia kau binasa kerana kenyang. Kenyek ni kena faham dah. Kenyek hok melampau, kenyek hok Nabi marah. Bukan kata mama makan kenyek. Dak, ya ada kenyek, ada peringkat. Lepas ni kita akan sebut apa dia peringkat kenyek ni. Pertama, hok ni paling berat sekali. Ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Orang duk baca surah Kahfi sedap kita rasa menyampur. Rasa supo nak sepak orang. Apa? Jadi lagu tu kerasnya hati ketika ibadat. Maya subuh seronok gocoh tu imannya baca kakah ni lam. Baca kunut seronok cekik tu iman la haula wala quwata illa apa? Sudah dah. Makan banyak, kenyek. Apabila kenyek, jasad kita kuat betul. Jasad kita sihat ya, tubuh jadi six-pack betul. Tetapi roh jadi wonderpack jadi. Jadi tak tahu gapo. Tak leh tak ada kekuatan langsung. Maka kita manusia ni kuat dengan roh. Anta birruhi insanun. Kamu itu dengan roh baru dipanggil manusia. Bukan dengan jasad. Kalulah dengan jasad, tak ada apalah. Maka ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Ibadat ke apa dia ikutlah. Zikir jadi malah, baca Quran jadi tak sedap, tahajud jadi tak sedap, ngaji jadi tak sedap. Apa duk petang ngaji? Ustaz ambo tekan tak sedap ngaji. Apa? Makan banyak tu. Cutera puasa ni, takut jadi sedap ngaji. Apa jadi malah, jadi payah nak faham ibarat-ibarat kita. Ajal apa? Tak silap tiap-tiap hari tak apa. 3 hari sekali ke. Sayyidina Abu Bakar ni hari lapar dalam seminggu, ni hari lapar sehari saja kenyang. Hok moleknya standard KL-nya 3 hari lapar, hari keempat makan.
3 hari lapar. Lapar bukan gelulung jadi mudarat, tak boleh nak geruk, bukan stroke lagu tu. Lapar. Apa maksud lapar? Rasa lapar. Rasa lapar. Lapar. Berapa hari perasaan lapar ni? 3 hari. Makan. Ya, saya makan. Tapi ada rasa lapar lagi. Maka lapar ni 3 hari, hari keempat makan kenyang. Tak serah dah lapar. Hari lepas tu 3 hari pula. Sayyidina Abu Bakar 6 hari dalam seminggu lapar. Lepas tu hari ke-7 sehari saja seminggu dia rasa kenyang. Maknanya tidak rasa lapar. Hari ke-7 lapar pula. Lapar ni bukan siapa sepak mudarat, tak boleh nak semaya, tak boleh nak gerak tu bukan lagu tu. Maksud lapar, jangan faham lagu tu. Lapar ni ada perasaan serut-ceruk perut, serut-ceruk perut. Nah. Keduanya menambahkan keinginan nafsu. Apabila makan kenyang, mulalah nafsu nak naik. Mulalah perasaan nafsu tu nak ke orang. Mulalah bergoni, mulalah nak gocoh dengan orang. Apa sebab kenyang? Cutera lapar. Marilah gestap sama mana pun. Dia lapar kan. Marilah. Tak boleh nak kata lagu mana. Dia lapar. Tapi dia kenyang. Nak suruh nak sepak orang. Suruh haneleh. Suruh debel. Suruh nak gocoh dengan orang. Suruh goni. Sebab apa? Kerana nafsu perut sudah dikuasai. Maka nafsu lain pula. Ketiganya ketiada kasih akal yang miskin. Tak ada rasa kesian ke orang susah, orang lapar. Apa? Sebab kita kenyang macam. Manusia ni kalau dia duk kenyang semacam, dia akan rasa manusia di keliling dia juga kenyang. Weh, kenyang belaka, cakap lapar tak munasabah. Dia tak tahu orang lain susah tak ada makan ni. Kerana duduk biasa kenyang, maka dia menyangka semua orang di keliling dia kenyang belaka. Kalau orang mari oyak dia saya lapar. Jolo kau demo ni sedikit ni pengutip sedekah. Nanti tunggu sebentar. Saya nak cari dalam internet muka awak ada tak? Ada sedikit minta sedekah. Tapi kalau orang lapar, maka dia akan memahami perasaan lapar. Orang kata saya lapar, pak cik, Allah, awe lapar deh. Oh, pak cik pun lapar juga. Pak cik nak minta ada juga. Pak cik pun nak minta makan dengan awe. Terbalik pula. Kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang. Bersalah lapar. Kalau lapar barulah tahu, kata. Manusia kalau duk biasa mewah, biasa dalam nikmat, maka dia tidak rasa adanya bala, adanya ujian. Kerana dia rasa hidup dia beres. Ada satu cerita ni agama lain. Siddhartha Gautama Buddha, pengasah kepada ajaran Buddha. Dia dulu beragama Hindu. Tetapi apabila dia tengok dalam agama Hindu banyak kecacatan. Agama Hindu style kasta Brahmana, kasta kesatria, kasta goni lah, apa nama rima, gusuk sekali parya, gusuk sekali. Maka manusia ni ada kelah-kelah. Maka dia nampak benda ini menyanyi ke orang, menderita ke orang. Maka ayah dia, pera dia dalam istana. Tak saya tunjuk segala derita. Tak saya tengok kematian, tak saya tengok sakit, tak saya apa. Satu hari dia keluar daripada istana dia. Pergi tengok rakyat dia. Maka dia jumpa dengan orang susah, orang sakit, orang mati, orang tua, orang gapo. Maka dia tengok orang berjerit. Dia tak biasa tengok perbuatan lagu tu berjerit. Orang tu derita lapar, dia tengok. Aku tak biasa rasa benda ni. Maka dia pun keluar daripada istana dia nak menyelesaikan 3 masalah ni. Apakah punca derita manusia gapo-gapo. Maka dia pun buat agama baru dipanggil Buddha. Agama Buddha. Lalu ni mudah kita faham. Macam-macam. Jadi manusia apabila dia tidak pernah mengalami keadaan dan perasaan itu, dia tak akan payah nak memahami gapo dia lapar. Contohnya kita duk biasa muda semacam, maka sangat sukar kita menghadapi kesusahan. Tapi kalau orang biasa susah, orang biasa gapo, dia baru tahu dunia ini bermacam-macam. Ada susah, ada senang, ada boleh, ada tak boleh, ada bijak, ada bodoh, ada comel, ada huduh. Lagu tu. Maka manusia ni berat juga. Kalau duk biasa betul semacam, dia lah juga. Duk biasa bijak semacam, dia kena bodoh juga jaga-jaga. Kerana apa?
Kerana kalau sebelah saja tak sempurna. Tuhan ada zahir, ada batin. Ada awal, ada akhir. Ya kena lawa lagu tu bagus sempurna. Dan manusia itu dicipta dengan berpasang-pasangan. Semua sifat-sifat yang ada pada manusia itu berpasang-pasangan. Maka apabila kita lapar, maka baru kita tahu ada penderitaan, ada kesusahan, ada kelaparan. Maka ia sebab bagi kasihan belah akal orang miskin. Apabila kita sendiri mengalami perasaan lapar, barulah orang miskin kata saya lapar pak cik. Oh Allah. Kalau kita lapar, kita sendiri pernah mengalami dia, barulah kita tahu. Dan itulah setengah daripada hikmah wajib puasa. Apa kena wajib puasa? Antara hikmahnya, manfaatnya adalah supaya kita dapat merasai perasaan orang susah. Dapat merasai, kalau tak boleh makan lagu mana perasaan demo? Demo boleh makan semacam. Bulan ni jangan makan tengah hari. Lagu mana? Perasaan orang tu bertahun-tahun dah tak makan. Lagu mana demo rasa? Nak merasai, nak menjiwai. Barulah timbul kesedaran, kasihan belah kepada manusia. Orang kaya ni bakpo dia tidak kasihan belah kepada orang miskin kerana dia tidak pernah merasai perasaan orang miskin. Tak pernah mengalami situasi keadaan orang susah. Maka dia rasa benda ni takut tipu takut cerita ni dongeng kau gapo dia. Padahal benda ni betul-betul. Dan keempatnya, lemah daripada mengingat akal ilmu yang memberi manfaat. Lemah pula nak mengapa. Dah lah masa lapar pun lemah dah. Masa kenyang, koho-koho lah lemah. Tak cakap ajar, tak cakap sepak, tak cakap tendang, tak ingat juga. Tak cakap rotel, tak cakap pinyak, tuai belah mata belah alok terpesi supaya makan lah bodoh. Nampak mengaji supaya konsentrik dah, tulis dah, tanya sebuti abuk tak boleh jawab. Ngaji di alai khayale. Belah alok putih mata terkebi-kebi tak tahu apa. Kelik tak murajaah gapo dia. Apa? Kenyang. Terlalu kenyang. Tidak pernah rasa lapar. Kerana rasa lapar menyebabkan hati jadi bijak. Orang tua panggil hati jadi ceruh. Kelimanya bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid. Maknanya orang beriman ni sentiasa berulang-alik di antara tempat dia masjid. Pelajar kalau duduk biasa lapar, asrama masjid, asrama dia kuliah, asrama halaqah, asrama tu saja. Dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada Jambeh. Boleh alik ke Jambeh. Orang boleh alik ke Balasah, dia boleh alik asrama Jambeh. Asrama Jambeh. Kadang-kadang tidur Jambeh, tukar dengan asrama dia. Dia Jambeh, asrama aku Jambeh, tukar mana. Sebab makan banyak. Boleh alik ke Jambeh ya reti. Orang mukmin boleh alik ke masjid. Lagu tu. Maka jika engkau berkata, sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Sudah. Maka apabila orang tahu manfaat dan mudaratnya, maka orang akan tanya, lagu mana hamba duk biasa kenyang, lagu mana hamba nak tinggal lagu mana? Takut jadi penuh usus perut hamba ko, jadi gastrik ko, jadi medu ko, jadi uluran ko, gapo dia lapar ni. Lagu mana? Maka dijawab gini, nak jawab dia, bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diangsur-angsur. Gini, kita nak tinggal betul makannya kita payah. Tinggal secara berangsur-angsur. Lagu mana? Macam-macam cara orang tua dulu. Kadang-kadang masa dia tak nak beras tu, dia buah getah, buah gorek, buah besar. Esok buah dua, tiga, gosok kali penuh dengan buah gorek, beras buah sikit je. Kena kurangkan sedikit. Tak boleh buat drastik selalu. Pakai tak sing makan dah hari ni hamba tasawuf dah lah, tiba-tiba tasawuf. Gastrik sungguh, masuk angin, muka perut duk biasa penuh dengan makanan. Tiba-tiba kita buai makanan tu, angin penuh, gelulung lah jawab dia.
Maka kena buat sikit-sikit. Maka tubuh kita boleh menerima perubahan itu, barulah tidak jadi mudarat. Nah, dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa, kurang mana? Qadar sesuap. Suap ya. Misalnya kita sehari-hari ni hamba duk biasa makan 80 suap. Nasi sepinggan ni 30 suap standard dia. 80 suap ni maknanya 4 pinggan makan nasi. Bisa contohnya. Mengurangi engkau akan sepinggan dalam sebulan. Kalau suap sehari kita kurang, 30 hari sebulan sama dengan 30 suap. 30 suap ni standard sepinggan. Sepinggan ke? Pok ni 2 suap ya sepinggan. Ni teori standardnya. Teori standardnya 30 suap untuk sepinggan nasi. Standardnya. Pok ni tak percaya nama. Rasa 2 suap ya pok ni. Kadang-kadang dia tak suap. Pakai tekuh gitu. Tahu tekuh? Ambil tak pinggan ini tekuh gitu, maka masuk sekali itu ya. Maka tiada nyata bekas menguraikan itu, tidak jelas nyata sangat perbezaan. Apabila kita kurang suap-suap sepinggan dah sebulan. Kira dirilah lama-lama ikut kurang. Pada diri engkau, dan jadilah mensedikit itu ada engkau. Lama-lama makanan yang sedikit jadi ada juga. Dan ketahui olehmu bahawasanya apakah hukum pakaian frontliner yang dibasahi dengan air banjir dan lumpur dibuat solat ketika terlibat dalam misi bantuan banjir? Mohon pencerahan. Pertama, antara syarat nak sembahyang adalah pakaian itu mesti bersih daripada najis. Sama ada najis hukmi ataupun najis aini, kecuali najis yang dimaafkan. Maka air banjir bukan najis. Seluk bukan najis. Kita duduk basuh rumah orang, seluk penuh pahatah kepala. Nak sembahyang dalam seluk tu pun tak apa, sah, tak ada masalah apa. Kadang-kadang kita tolong orang tu bagus. Perbuatan tolong orang basuh rumah, tapi tak semaya. Apa? Was-was. Lagu mana? Pakaian saya kena cemar sangat. Kena gapo dia takut najis gapo dia. Yakin najis baru tak sah semaya. Kalau tak yakin najis, tidak batal sembahyang. Gitu. Jadi frontliner ni, hok rajin-rajin, hok pahala kebajikan tolong orang tu banyak dah, jangan tinggal semaya. Jangan buat alasan saya tak boleh semaya kerana saya duk basuh rumah. Biarlah dengan lagu tu boleh semaya. Cuma ketika nak semaya tu nak mungkin pakai nutup muka tak boleh lah. Kena buka biar sujud biar betul lah. Mana kalau air banjir tu sendiri tidak najis sama sekali. Tu ada kambing mapu pun tidak najis. Air hujan ni terlalu banyak. Tidak jadi kau najis. Lepas tu keruh capur dengan pasir tak apa, capur dengan seluk tak apa. Air seluk ni boleh buat menyuci ke. Bukan kata dia tu bersih kau tak bersih. Dia boleh membersihkan. Tengok bersih air seluk. Saya tak biasa nampak macam cemar. Cemar menurut demo tapi masih bersih. Cuci tak semestinya suci. Cina duk basuh baju, orang kafir duk basuh baju. Cuci, masya Allah cuci, tapi tak suci. Orang Islam kena cuci dan suci. Bersih, cemar tak semestinya najis. Cemar tak semestinya najis. Kita nampak macam cemar, baju betik sawah, peluh kau gapo dia. Tak cemar, boleh semaya dengan peluh-peluh lagu tu. Jangan terkecing dalam kain sudah. Kecing dalam kain memang tu bukan tu najis dia pula lah. Jika kita berwuduk dan di bahagian sunat seperti telinga, kalau tak sekata air wuduk, adakah wuduk itu dikira sah? Di bahagian sunat seperti telinga, tak apa, tak ada masalah. Kaedah dia benda sunat ni nak buat sikit. Kalau tak buat langsung pun sah, apatah lagi kalau buat sedikit. Tapi moleknya buat keseluruhan, buat comel, baru boleh pahala. Saya sudah 15 hari tempoh suci.
Dan biasanya saya sudah datang hik pada 26 hari bulan 12 waktu pagi. Sudah. Saya tengok ada darah warna merah keruh keluar. Warna keruh keluar sekejap je. Pada waktu pagi, petang, malam dan sampai malam pukul 2 malam ni 27 ni tak ada darah dah yang keluar dah. Adakah darah yang keluar sekejap itu dikira istihadah? Lepas tu kalau hari berikutnya darah keluar lagi sekejap-kekejap. Dan kalau campur ke semua dapat kurang 24 jam, adakah saya tidak dikira haid? Bolehkah ustaz terangkan kaedah 24 jam ini sebab saya kurang faham? Gini, masalah haid gini. Pertama saya tak pernah mari haid. Jadi tak secekak orang Tino lah. Tentu dah orang Tino lebih cekak masalah kira haid. Jadi kalau dia kata darah tu mari sebentar-sebentar sahaja, maka apabila semata-mata mari darah, tengok. Biasa awak mari darah haid bila? Awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Dulu. Okey, saya awal bulan mari darah. Biasa standard. Bulan depan, kalau mari darah yang sama. Bulan depan, darah awal bulan. Maka awak kena berhenti kerana ada awak awal bulan ni darah haid. Berhenti ya? Tak boleh semaya. Cek pula tengok petang. Tak ada. Tak ada. Apa ukur dia? Nak pegang kata tak ada haid ke? Maka pergi adat. Adatnya misalnya seminggu awal bulan ambo mari haid. Maka standard dia adatnya apabila mari sikit pun dikira haid dah. Kalau dia tak mari, esok mungkin dia mari sebab standard ambo awal bulan seminggu tu haid ambo. Waktu dia dah yang mari. Biasanya standard lagu tu sipi adat dia panggil. Tengok adat kita lagu mana. Tapi kalau orang tak biasa mari haid, semata-mata mari darah, kalau tak cukup 24 jam, wajib dia kena semaya tak dipanggil haid. Esok ke tak tahu lagi nak mari kau tak semari, kalau dia mari berarti kita semaya dalam haid, maka tidak ada masalah gapo sebab kita ingat dia nak putus dia mari sebentar ya, maka tak ada masalah apa. 24 jam ni pertama tak berhenti-henti. Tak cakap tarik waktu semaya, bersih ke kemaluan, ambil tisu cek. Oh ada kesel darah. Haid tu. Basuh pula bila-bila pula tunggu, basuh cek pula dengan kata. Jangan basuh pakai kesel darah kat luar tu ada nama ke. Basuh dulu tak dengan kapas. Oh, ada haid. Nah, kadang-kadang tengok ada lain darah kau benda tu semua haid belaka. Kalau mari 24 jam cek 24 jam lagu tu belaka. Hak tu mari darah 24 jam. Kalau dia mari sebentar-sebentar tengok dalam masa 15 hari cukup dak 24 jam. Kalau dia mari hari pertama dalam 5 jam. Hari kedua 2 jam capur sampai 15 hari cukup 24 jam, maka daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan tu semua haid belaka. Tapi kalau tak cukup 24 jam istihadah belaka. Nah, kalau kita puasa sah, kalau kita semaya sah istihadah. Nah, kalau kita tak kalau haid orang mana? Oh, semaya kita tidak sah, puasa kita tidak sah, puasa tu kena qada, semaya tak payah qada. Nah, semaya tak payah qada orang ni. Jangan awak rajin tasawuf pula. Gitulah masalah 24 jam. Apakah masuk golongan ruwaibidah? Dan bagaimana kita hendak mengenali golongan ini? Ruwaibidah ni ada satu hadis Nabi kata, apabila fitnah semakin kuat pada akhir zaman, akan berkeceklah, akan mengomentarilah, kumpulan-kumpulan dipanggil ruwaibidah. Tak ngaku ni. Siapa dia ngaku ruwaibidah? Maka sahabat kata, siapa dia? Wahai Rasulullah, ruwaibidah ni minat kecek, minat komen orang, minat react video orang. Contohnya lah. Nah, katanya Nabi, ruwaibidah ini adalah orang bodoh. Orang safih, orang bodoh lentur dipanggil. Nah, bodoh lentur tapi kecek urusan besar-besar, urusan umat, urusan nak selesaikan masalah, nak gapo-gapo, urusan benda-benda besar. Dia ni bodoh lentur. Maka lah ni ramai kodok ruwaibidah ni. Ramai. Dalam internet ramai, dalam TikTok ramai, dalam Facebook ramai, dalam YouTube ramai, komen macam-macam. Ruwaibidah belaka-laka. Saya bukan nama ruwaibidah, Siti Ruwaibidah bukan. Memang tak syarat mengaku ruwaibidah ni. Kumpulan tu dipanggil lagu ni. Akan muncul. Ya. Kita tengok dah sekarang. Ya. Ngaku tak ngaku pun ruwaibidah. Ya. Demo dah ruwaibidah. Nah, jangan jadi ruwaibidah. Kalau kita bodoh baik senyap.
Jangan jadi golongan hok Nabi kata ruai bidoh. Ruai bidoh baca. Bukan bodoh letuh, maknanya ruai bidoh maknanya. Nak kenal dia, orang jahil, komen ulama. Orang awal tentu ke siapa dia hok betul, hok siapa dia salah. Dia mengguna sipik apa? Ulama ni nyakut dengan ambo. Sebab apa nampak dia pakai kemah molek? Kemah molek pakai kacing pas tekuk ke apa dia? Oh ni nampak bolong pakai serbai buruk ke apa dia? Nampak macam bodoh, nampak macam bodoh. Dia mengguna sipik apa? Dia kata dia bodoh tak bodoh? Dia mau pernah ngaji, balaghah, mantik ke? Tak pernah ngaji. Lepas tu dia mau nak kata kan? Maka tak boleh nak nilai. Kita orang biasa ni tak boleh nak nilai orang alim ni. Dia ada ilmu dia, ada gapo dia, perbahasa sama-sama pok dia. Ni dok komen pandai-pandai pok kita Jadilah ruai bidoh Nabi kata. Semakin kaluklah dunia ini dengan munculnya kumpulan ni. Dahlah fitnah semakin ramai. Hok jo komen pula tak tahu balik ilmu jatuh. Dia kata Wahabi betul. Dia mau tahu mana Wahabi betul? Mau nampak macam dia senyap ya. Nampak macam pakai kemah, pakai jubah tak pakai piyuh, nampak macam Yahudi pun tapi nampak kemah habis. Tapi nampak semak tak kata orang dia senyap atas surah duk baca Quran, nampak macam betul. Dia mau guna sipik gapo betul kau salah. Siapa dia kata Wahabi betulnya? Sesek Wahabi belaka kata Wahabi betulnya. Ahli sunnah jemaah semua kata Wahabi salah. Sekalipun dia tidak mengkafirkan Wahabi, tapi Wahabi ni salah. Pandai-pandai awak keluar kenyataan pula Wahabi ni betul. Mai kok mana? Tobat agak dengan Tuhan. Ikut ulama, jangan duk pandai-pandai. Ustaz sah kodok solat seorang perempuan masa kia tak rapat ke kaki. Sebab jadi nak jatuh bila rapat ke kaki. Jadi ke sunat perempuan rapat ke kaki dia. Orang jatuh sunat genggam ke. Kalau paling dekat orang jatuh 4 jari. Sini. Paling jauh sejekal. Sekat ni. Orang jatuh. Nak keking lagi kalau dia tubuh besar. Dia kena keking gini ya, sesuai dengan tubuh dia. Kalau dia buat gini jadi macam nak balik. Jadi macam nak balik. Kau sekali tolak ping apa? Maka saya retin ke sunat lagu ni. Apabila lagu ni jadi saya macam nak rebah. Jadi macam tak stabil tubuh saya. Okey keking lah. Tak ada masalah apa. Sunat sahaja kepik kaki ketika sembahyang. Sunat bagi perempuan tidak wajib. Ustaz kalau puasa tahun lepas tak ganti lagi tahun ni apakah puasa itu akan bertambah Ustaz? Puasa tak tambah. Kalau lakar tahun kena bayar video. Bayar video. Sehari kena bayar 1 cupuk, di samping puasa kena bayar secupuk. Ngopoh dia panggil. Ngopoh denda. Kalau 2 tahun lakar tahun pertama tak tahun kedua, tahun ketiga 2 kali lakar, 1 hari kena puasa dan 2 cupuk beras. Seorang isteri telah bercerai dengan suami dan suami telah meninggal. Sekiranya isteri tidak mahu berkahwin lagi, adakah isteri dan suami bercerai ini akan boleh bertemu kembali ke syurga? Mula nak baik mula dah tu. Yang macam cerai dulu tak tahu tu laki dia ni orang baik. Apabila cerai barulah rasa Allah. Nak duduk dengan dia dalam syurga dah pula. Lagu mana? Ya kalau perempuan kalau sudah berkahwin maka tidak ada harapan dah untuk kembali kepada suami yang pertama. Berarti kalau baik duduk dalam syurga dengan isteri suami yang kedua. Tapi kalau dia tidak pernah berkahwin, ada harapan untuk dia duduk dalam syurga dengan bekas ex suami dia. Boleh. Ex-man jadi boleh. Tak ada masalah apa. Masalah boleh kau tak boleh ni kena tanya tu. Sebenarnya tapi dalam ulama-ulama jawab ada harapan dia boleh duduk dengan bekas suami dia. Sekalipun dia cerai dah. Yang penting jangan dia nikah dengan orang lain. Kalau suami tak apa. Suami dia, isteri dia meninggal, nikah. Seorang, 2, 3 sebab dia boleh duduk 4 kan, 5 ni tak apa. Kalau tina tak boleh dia kena duduk seorang saja. Ustaz, saya nak tanya, tempat tinggal saya dalam hutan. Orang kau gapo ni? Kemungkinan ada risiko untuk pergi jemaah atau kuliah. Macam mana tu Ustaz? Kadang-kadang rasa serba salah. Tapi bila fikir risiko saya jadi muskil. Mohon pencerahan. Gini. Dia duduk dalam hutan. Dia ni bukan orang hutan.
dia ni manusia. Maksudnya duduk dari kawasan kampung. Maknanya kalau dia keluar daripada rumah dia, pergi ke masjid ko, bimbel, ikutlah. Tinggal rumah dia duduk sore lagu tu, takut binasa ke apa dia harta orang curi ko. Nah, maka lagu mana? Kalau ngajar lo ni ke boleh buat dengan kau ni ke? Pakai live ni. Dalam hotel pun ada. Dalam hotel ada. Dalam hotel ada lo ni live. Jadi duk tengok tu lah. Kalulah menyebabkan kalau kita pergi masjid menyebabkan bahaya keselamatan, maka tak payah pergi. Menyebabkan. Jadi pengajian ni tak ada alasan kita dengan Tuhan. Lo ni kakak kau ni. Live ni. Boleh tahan nak dengar, boleh tahan nak gapo. Jadi tak ada alasan, duduk rumah, jaga rumah dan dengar kuliah. Saya tak ada handset. Sudah, saya tak ada handset dah pula. Tak tahu nak buat guano. Pas awak sendirilah pilih. Kalau awak tu baik lagu mana keluarga awak. Cakap nak agak pula. Jadi keselamatan pula. Pisah pandai-pandai lah. Cari alat, carilah gapo-gapo dia ko. Ajak orang ko. Tiap-tiap seminggu sekali. Upah ustaz ko. Mari mengajar. 4 demo. Bahaya juga duduk dalam hutan ni. Dah duduk 4 orang ramai. Keselamatan. Sesama Islam berperang. Kalau mati masa perang tu dikira syahid ko tak? Tidak dikira syahid. Kerana syarat berperang mati syahid mesti perang lawan orang kafir. Apabila lawan sama-sama orang Islam, siapa dia lawan siapa dia. Kalau pemerintah orang lain pergi serang pemerintah, sama-sama Islam ni, maka hak yang menyerang tu kalau mati berdosa, mati buruh dipanggil. Mati pemberontak. Masuk neraka. Berdosa masuk neraka. Apabila masuk kata mati syahid, perang di Syria mati syahid lagu mana? Perang sama Islam. Di Iraq mati perang sama Islam, mati. Di Yemen perang sama Islam, mati syahid kata mana? Nu kita tengok Yahudi tu contohnya. Di Palestin tu gapo dia hak mati hak betul-betul tu. Apa yang kita tengok sama-sama Islam tiba-tiba jadi mati syahidnya? Mati buruh, mati tu maksiat. Apa hukum berpegangnya tangan antara sepupu? Pegang tangan antara sepupu. Hukum dia tak ada masalah sebenarnya sebab sepupu ni sepupu jatuh sama jatuh kau jatuh dengan tino. Tak boleh. Nampak kalau tino sama jatuh tak boleh. Sepupu ni patai semaya. Tak boleh. Baik setara mana. Ni adik-beradik apa? Adik-beradik sepupu. Tak boleh. Sekalipun mak dia tu kakak mak kita, adik mak kita, kau mak dara kita serta tak patai semaya. Mak dia sudahlah. Anak dia tak boleh sepupu dah. Boleh nikah dah. Tak boleh pegang tangan. Ni berlari berkejaran. Nampak main pegang tangan. Tak boleh sudah main tak jadi sumber mahram dah pula. Jadi tak salah sepupu tak boleh hukum dia berpegangan tangan, tak salah. Pelik sungguh. Takut pegang orang lain. Apakah hukum isteri keluar rumah kerana suami berkahwin lain? Kerana suami tidak berlaku adil dan zalim pada isteri dan anak-anaknya. Adakah dikira masih berdosa walaupun suami menzalimi isteri pertama? Ayat dia. Salah isteri pertama ni kan? Benar sungguh cerita dia ni. Cu tengok gini, masalah hukum suami isteri ni tak boleh soalan lagu ni. Biasa soalan lagu ni isteri pertama tanya soalan lagu ni. Cu tak suami dia, tu bik soalan lagu lain pula. Maka ia kena mengadu kepada qadi. Dengar dua belah pihak. Isteri pertama betul ke tak? Suami betul awak zalim dia? Ni dok kata suami zalim. Panggil. Awak pernah pukul dia? Tanya isteri. Masa awak nikah dulu, siapa sekarang dia pernah pukul awak? Tak. Dia pernah ambil duit harta awak? Tak. Lepas tu apa awak kata dia zalim, dia jahat? Dia nikah dua yang jadi zalim tu. Ramai bertabah lagu ni. Nampak? Tak boleh lah. Maka zalim buat kat anak. Kalau zalim kepada anak-anak, jangan kaitkan dengan nikah dua. Nikah seorang kalau buat zalim kepada isteri dengan anak-anak pun tak boleh dah. Apa kaitan zalim kepada anak-anak? Lepas tu ayat cerita bab nikah dua. Ni kait ni panggil. Kait. Saja nak kait. Dia zalim ni orang jahat ni nikah seorang pun tak boleh dah. Dok katak bini, dok katak anak. Tak syarat kata bab apa kait dengan nikah dua dah pulaknya. Dia bukan jawab soalan di nikah dua. Sebab nikah dua tu syariat kita ke orang Islam. Lainlah kalau Kristian, Yahudi, Hindu tak boleh nikah ramai. Kita orang Islam tahudah. Boleh nikah ramai. Jangan dok kait. Nombor 2, 3, 4 dengan zalim. Zalim ni satu pun zalim. Dok katak bini, dok katak kamu dia. Jadi soalan ni separuh betul, separuh salah. Nikah dua tu tak ada kaitan. Cuma kalau zalim kepada isteri, suami zalim kepada isteri, ikutlah hidup nikah berapa tak ada kaitan tu.
Yang ni kau sore kau gapo dia buat soling kat hamba, kita pun keluar nak mengadu kepada hakim tak apa. Kerana nak menyelamatkan diri kita, nak gapo dia tidak ada masalah. Seperti ketika majlis perbicaraan, cerai kan, lo ni kena naik turun mahkamah. Maka suami isteri tak cerai lagi deh. Duduk sukun dengan suami, dah cakap nak duduk sekali. Jadi duk baloh lagu tu jadi suami. Hak ni duduk umur dia. Nak kata lagu mana tu? Dalam proses dia panggil lagu tu. Jadi jangan duk buat kaitan dengan isteri kedua, jangan duk kaitan. Isteri ketiga, isteri ke-8 kalau dia tak buat zalim ni bukan di isteri kedua. Berkahwin lain tu tak duk kira. Ayat tu kena buat. Ayat kata suami saya zalim. Dia pukul saya, dia pukul anak-anak saya. Tu baru betul soalan dia. Apakah nafkah zahir yang sebenar wajib atas suami untuk isteri? Nafkah zahir ni 3, 4 saja. Pertama makannya dia yang cukup, yang layak, yang tidak malu dia. Standard dia makan, gapo dia? Kalau tempat kita nasi, ya. Gapo dia makan nasi? Kuah, lauk, sambal lada, sudu-sudu, gerpu-gerpu, gapo dia kena makan. Jangan nak makan tapak tangan, kok benda sesuai. Kedua, minumnya air sejuk saja. Air sejuk ni zalim juga. Minum air sejuk ya kok bini. Standard orang makan air sejuk ke tak? Ada tasawuf bodoh apa lagu ni? Nafkah tak bui lagu ni, duit air sejuk saja kok bini. Lainlah bini minum air sejuk. Ni kena wi gula, kena wi garam, kena wi gapo. Minum air standard dipanggil air standard. Jangan buat tasawuf cara kita, tasawuf dosa lagu tu. Tak terbang dengan Tuhan, tak siapa mana kita. Ketiganya, rumah yang layak dengan kita. Jangan buat tasawuf. Paku pelewu, paku gapo. Berdosa buat kerja lagu tu. Nak tutup aurat, saya tak biasa, tandah tak ada pintu, main kain gelepar-gelepar lagu ni. Saya segan nak malu. Tasawuf. Tasawuf gapo lagu ni? Tuhan suruh buat benda mau tasawuf soranglah. Berdosa je. Rumah, pakaian, pakaian. Makanan, minuman, rumah yang layak dan tempat pakaian yang layak. Jangan buat tasawuf. Pakai baju selatu, tasawuf. Tasawuf lagu mana be standard orang pakai bukan lagu ni be. Ada pakaian kena tukar juga. Lagu tu. Pakaian yang standard dia panggil. Standard KL lah. Bukan standard KL tu maknanya standard lah. Pakaian kita kena beri pakaian standard dia. Makanan standard. Jangan buat tasawuf. Main rebuh ikan rebuh. Ikan singgah ikan. Tak boleh. Standard orang tak makan lagu tu. Orang makan standard lagu mana? Nasi ada lauknya tukar jaga-jaga. Ayat tak boleh beli. Tasawuf apa lagu tu? Nak nikah sangat, nikah kena tanggungjawab lah. Lagu tu. Kena wi hak benda yang standard. Apa orang Islam bersih ke kuih Hindu akibat banjir Malaysia baru-baru ni? Kalau benda itu ibarat dalam kitab-kitab fiqh ada khilaf. Ada kata kalau nak membersihkan kalau nak bersih tu tidak ganggu, makruh sahaja hukum dia. Tidak ganggu bab akidah. Lainlah kalau kawan tu bersih kuih Hindu dalam keadaan membesarkan kuih Hindu tu, mulia ke tu patung dia ke apa dia, hak tu jadi haram dan jadi kufur. Tapi kalau semata-mata bersih ke saja ke apa dia apa semua, tu tidak ada kata makruh. Jadi khilaf, ada kata makruh, ada kata haram. Jadi tak ada masalah lah. Orang duk baloh ada kata makruh, ada kata haram, ada kata buat, ada kata buat ikutlah, tak ada masalah bagi hamba. Dalam kitab pun ada kata makruh, tak silap hamba. Kata makruh bersih ke tempat-tempat ibadat agama lain. Mohon pencerahan bab solat. Apabila kita selesai solat, masuk zikir, kita baru perasan ada najis tai cicuk di kaki kita. Wajib ganti ke tak? Masuk zikir, kita tengok tai cicuk di kaki. Maka kalau kita yakin tai cicuk itu kena ketika semaya, batal semaya. Tapi kalau kita tak yakin, takut masuk kita esok tubuh kita saat ni, kita berzikir kan, lepas pada semaya kita esok pun, takut kena masuk kita esok saat ni. Tahu dia esok ke apa? Esok ni kita berundur selu-selu, panggil esok. Kalau undur derah-derah panggil kesok. Nama esok ni esok selu-selu. Kena di kaki kita, mungkin kena situ, maka tak wajib ulas semaya. Apa hukum marahi dan mengutuk tindakan raja atau pemimpin yang menindas rakyat? Gini, Nabi kata kecek dengan dia, tak puas hati gig jumpa dengan dia. Gig jumpa dengan pejabat. Ni duk syarah kat orang masjid, juru, duk semaya bel. Kawan tu kata kamu semacam kena kata. Apa gig kecek dengan dia lah. Ya sebenarnya menasihati itu gig jumpa dengan dia. Kecek kata kalau betul jujur nak menasihati dia. Tapi kalau kita kecek salah sini, kita duk kecek dengan orang ni, takut ada maksud lain. Bukan nak maksud menasihat ni, nak jatuh dia. Lain.
Kerana lah ni orang nampak macam cara nak menasihati, tapi sebenarnya nak menjatuhkan orang, nak memalukan orang, nak buka aib orang. Kalau benar nak menasihati dia, pergi jumpa dengan dia. Saya nak jumpa kata, oyaklah kepada siapa dia pemimpin kau, siapa dia Allah. Oh cik ni orang baik sungguh kata. Keluarga cik orang baik kata. Kalau cik buat molek ayat saya. Nah, tiap-tiap tahun benar. Tak ada ngundi benar tu. Ni, royak gitu, kecek. Tapi kalau dia tak juruh rakyat Allah, takutnya doa berat-berat mati mereka. Lah, kecek molek-molek kan dia. Kecek molek. Tu baru nasihat, baru dia mikir. Ni kalau orang kita sendiri pun, kita orang boros sendiri, kalau orang nak nasihat kita, dia pergi kecek dengan orang lain, dia kata kita. Nasihat kau lagu tu. Kau nak membantu hamba lagu tu. Orang besar lagi-lagi lah dia nampak kita pandai seru, nak jatuh dia. Lebih-lebih lagi lah ni orang kecek agama atau kepentingan. Ada maksud, ada nak kuasa, ada nak gapo. Bukan kata nak menasihati betul-betul. Maka jadi muka lain. Takut jadi muka lain. Maka ni istilah saurah ni nak bangkit ke semangat rakyat guling kerajaan. Ni asal ni bibit sini. Bibit dia mula bercinding, mula tumbuh daripada nak nasihati. Gi nasihat mula. Bukan cara lagu ni. Ada Imam Ghazali kata kalau orang buat jahat secara zahir kita kena nasihat secara zahir. Betul. Tetapi lah ni kita nampak takut ada kepentingan lain. Nah, gi kecek dengan dia molek-molek royak gini-gini. Tak syarat kata kita kena pegang kuasa. Dia pegang lah gi. Cuma kita nasihat biar dia pegang dengan molek. Tu ya. Apa jadi kalau kita begitu jadi nampak macam kita pula nak pegang pula. Nah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.